Assalamu- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung lagi siri kedua tahlilah ni. Meratap kematian adalah satu perbuatan yang bukan berasal daripada Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatruku nahunnal fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab al-istisqa bin nujum wan niyah." 4 perkara yang dilakukan oleh makku yang berasal daripada tradisi jahiliyah yang belum mereka tinggalkan, yakni berbangga-bangga dengan keturunan, mencela keturunan, mempercayai hujan turun berdasarkan pemberitaan dan meratapi kematian. Hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim, sahih Kitab Al-Janaiz, amaran daripada meratap. Jadi 4 perkara ni orang Islam ni masih lagi tidak meninggalkannya daripada tradisi jahiliyah. Itu duk sehu dengan keturunan dia ya. Yang kedua, tercela keturunan orang lain pula. Yang kedua ni. Yang ketiganya, percaya hujan turut berdasarkan ramalan bintang. Dan hingga percaya kepada hari Cina tu hujan tu berdasarkan ramalan bintang tu. Yang ketiga, yang keempatnya meratapi kematian. Ni kalau Syiah, kalau apa kuat benar lah. Jadi ataupun selaginya Tuan dari tahlil mengadakan kedua tahlil itu tanda meratapi kematian mengikut pendapat sahabat. Mengikut pendapat sahabat mengadakan perhimpunan sempena kematian ni. Antaranya kemudian kematian dan buat tahlil sempena kematian itu adalah meratap nah. Musuh meratap nah. Itu mengikut sahabat-sahabat. Jika perbuatan ini teruskan maka akibatnya adalah amat berat. Rasulullah SAW menegaskan, "Isnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wan niyah 'alal majid." Dua hal yang ada pada manusia yang kedua-duanya menyebabkan mereka kufur, mencela keturunan dan meratapi kematian. Hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 67. Kitab Al-Iman bab menggunakan gelaran kufur ke atas orang yang mencela nasabnya dan meratapi kematian. Mereka disebut kufur kerana dua perbuatan tersebut menunjukkan pengingkaran terhadap takdir Allah dan kesukaran mereka terhadap takdir Allah. Jadi dua hal, kufur cela keturunan, meratap kematian. Masalahnya sahabat menganggap berkumpul sempena kematian itu meratap kematian itu. Tak nanti kau yoya apa Syiah apa katuk muka ke apa tak. Berkumpul sempena kematian itu telah dikatakan meratapi kematian mengikut sahabat. Sebagai pihak membolehkan berhimpun di rumah keluarga si mati untuk jamu makan berdasarkan asar berikut daripada Tawus rahimahullah. Asar tersebut berkata-kata atau pendapat daripada generasi salaf soleh. Ini bukan sahabat lah. Tawus ni nak tabi'in lah. Yang meninggal dunia Tawus kata yang hijrah Tawus ni nak. Dia kata apa? Beliau ialah Tawus bin Kaisan al-Yamani, keturunan Parsi. Dikatakan bahawa nama sebenarnya ialah Zakwan bin Kaisan, sementara Tawus burung merak adalah nama gelarannya. Seorang tokoh dan imam tabi'in yang pernah bertemu dan berilmu serta hadis daripada sejumlah sahabat Rasulullah SAW. Meninggal dunia tahun 100 Hijrah. Kalau nak kira tabi'in walaupun dia besar pun tak sebesar Sa'id bin Musayyab lah. Tapi suhulah kata-katanya dan dia pula keturunan Parsi lah. Tak apalah. Tahu kata apa? Innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbuna an yut'ama anhu tilkal ayyam. Sesungguhnya orang meninggal dunia diuji dalam kubur mereka selama 7 hari. Maka mereka, ini para sahabat, suka agar diberikan makanan sebagai sedekah daripada mereka untuk yang sudah meninggal dunia selama hari-hari tersebut. Kalau kira doa nah. Dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, jilid 4 muka surat sebelah. Ia dihimpun oleh Ibn Hajar Asqalani dalam Al-Matalib Al-'Aliyah fi Zawaid Al-Masanid Al-Thamaniyah, Al-Maktabah Asy-Syamilah, jilid 4 muka surat 330. Riwayat nombor 834. Berkata para penyemak kitab yang dipimpin oleh Sa'id bin Nasr Asy-Syasiri, para perawi semuanya thiqah, hanya itu putus di antara Sufyan Ats-Tsauri dan Taus, maka ia adalah dhaif. Sufyan Ats-Tsauri itu besar dah ya. Tawus, tapi putus dua tu tak jumpa. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan bahawa apabila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam,
Sementara kesakitan menunggu ajalnya, beliau berkata, fa'mur sahiban radhiyallahu anhu an yusalli bin nas salasan wa amru ay yaj'al lin nas ta'aman. Dia merintahkan Suhaib radhiyallahu anhu supaya Suhaiban untuk menjadi imam selama 3 hari dan merintahkan agar diadakan makanan untuk orang ramai. Riwayat ini dihimpun oleh Ibn Hajar sekali dalam Matlab al-Aliyah Bizawaid al-Masani al-Samaniyah. Jilid 4 muka surat 330. Riwayat nombor 833. Dalam masalah ini terdapat Ali bin Zaid bin Jud'an dengan ni sebagai perawi lemah. Tapi riwayat ini pun lemah lah. Dan sebuah riwayat lain daripada Ubaid bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, yuftanu rajulani mu'minun wa munafiqun fa ammal mu'min fa yuftanu sab'an wa ammal munafiq fa yuftanu arba'ina sabahan. Orang mukmin dan munafik diuji dalam kubur masing-masing. Adapun orang mukmin maka diuji selama 7 hari. Sementara orang munafik diuji selama 40 hari. Saya tidak dapat mengesan sumber asal riwayat ini yang memiliki sanad. Antara rujukan terawal mengukakannya ialah Ibn Abdul Bar, wafat 463 Hijrah, dalam Tamhid 5 fil Muwatta min Ma'ani al-Asanid. Kitab Syamilah jilid 22 muka surat 262, dan dia berkata asal ini sabit dalam bab ini. Pertama, hujat ni jawab bahawa seandainya sahih, seandainya itu boleh jadi akidah keedah nak tambah Asy'ariyah. Hadis sahih pun mereka tak terima dalam akidah ni. Kalau kira lah nak. Tapi kalau kita kira seandainya sahih lah. Asal para sahabat dan tokoh tersalah dari kalangan tabi'in jika terbukti sahih, maka ialah dalil agama dalam urusan akidah dan ibadah. Setengah kata gitulah. Ini bukan kata-kata Nabi, dia kata-kata tabi'in, bukan kata-kata sahabat. Kata tabi'in dan tabi'in. Jika terbukti sahih, ada kata dia boleh jadi dalil dalam akidah dan ibadah. Kalau ikut Asy'ariyah tak boleh jadi dalil lah. Hadis tak boleh jadi sah ke kata-kata tabi'in. Kata-kata sahabat apa boleh bertikaikan lagi mengikut golongan Asy'ariyah. Tapi tak apalah, kita kata boleh terima. Ini kerana mereka tidak akan berani membuat akidah dan ibadah yang baru kerana bimbang serta waspada terhadap larangan bid'ah. Kalau kita ikut kaedah kita, sahabat tabi'in, bukan sahabat nak, tabi'in pun tak berani lah. Dalam asar di atas misalnya, ia berbicara tentang ujian kubur selama 7 dan 40 hari. Maka ia bukanlah rekaan tapi memiliki asal daripada Rasulullah SAW. Itu pendapat kira orang salah ni kata kalau tabi'in besar kecek gitu, terima lah dah. Tak wajib pun terima lah. Hajat ni jawab bahawa seandainya sahih, maka yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ialah memberi sedekah makan tanpa berkumpul atau berhimpun di rumah keluarga si mati. Ini kerana mereka para sahabat memandang berkumpul di rumah keluarga si mati yang tiba kematian dengan membuat makan termasuk perbuatan meratap. Jadi hak cerita ni memberi makan sedekah ni. Sahih dikeluarkan Ibn Najah dan sahih oleh Albani dalam Sahih Sunan Ibn Najah hadis nombor 1901 1912. Kitab Al-Janaiz bab berkenaan larangan berhimpun di rumah keluarga si mati. Jadi cerita ni cerita apa kata? Bukan di rumah keluarga si mati kalau kata boleh buat sedekah kepada orang miskin mana-mana, terutama PKP ni. Bukannya buat makan di rumah si mati. Waktu ada macam upacara khas lah. Ni kata perbuatan meratap ni. Kalau boleh makan kau miskin tak ada masalah. Wallahu a'lam. Pada masa kini, asar taus di atas dapat dipraktikkan dengan memberi sedekah makanan ke rumah anak yatim, rumah penjaga orang tua, ramai lagi orang miskin, anak yatim lah, orang tua lah, keluarga miskin, dan gelandangan. Gelandangan yang mana dek? Kalau lupa nak. Pihak yang membolehkannya, itulah kita kata daripada buat upacara khusus, upacara keagamaan, ngatik, tahlil. Baik kita selalu susah sungguh nak. Bukan beritahu tak lebah hak kenyai dah. Untuk email tak lebah hak kenyai dah. Percaya susah sungguh. Pihak membolehkannya juga berhujah dengan asal berikut bahawa Aisyah radhiyallahu anha isteri Rasulullah kanat idza mata al-mayyitu min ahliha fajtama'a li dhalika an-nisa' thumma tafarraqna illa ahliha wa khassataha. Lazimnya apabila berlaku kematian dari kalangan ahli keluarganya, maka akan berhimpunlah para wanita atas sebab itu bagi mengucapkan ta'ziah. Kemudian mereka berpisah pulang kecuali ahli keluarganya dan mereka yang rapat dengannya saja. Jadi
Amarat bi burmatin min talbinatin fatubikhat thumma sudiha sarid fasabbat talbinah 'alaiha thumma qalat. Aisyah menyuruh agar dibuat seperiuk kecil talbinah, maka ia pun dimasak, kemudian dibuat sarid dan dituangkan talbinah itu ke atasnya. Kemudian Aisyah berkata, "Qulna minha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu at-talbinatu muhammatun li fuadil marid tuzhibu ba'dal huzni." Jemputlah kalian makan, kerana sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, talbinah menghiburkan hati orang sakit dan menghilangkan sebahagian kesedihan. Hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 4116, 3216, kitab Salam bab talbinah menghiburkan hati orang yang sakit. Jadi, apakah talbinah tu ialah campuran tepung barli, susu dan madu. Sarid pula cebisan roti dan sayuran, atau cebisan roti dan daging yang dimasak sebagai sup. Jadi talbinah sarid ni dikatakan oleh Aisyah menghiburkan hati orang sakit dan menghilangkan sebagai kesedihan. Mereka berhujah Aisyah membuat makanan pada para wanita berhimpun di rumahnya. Ini menunjukkan boleh membuat dan menyediakan makanan oleh keluarga si mati. Hujah ini jawab bahawa talbinah disediakan hanyalah setelah para wanita yang berhimpun memberi takziah telah berpisah. Yang ini pulan, tujuan penyediaan talbinah bukanlah sebagai makanan yang disedekahkan pahalanya pada si mati, tapi sebagai menghiburkan hati orang yang sakit dan menghilangkan sebahagian kesedihan. Jika hadis ini hendak diamalkan pada masa kini, hendaklah yang paling tenang dari kalangan ahli keluarga yang menghadapi kematian menyediakan talbinah. Kemudian menjemput ahli keluarga dan mereka yang rapat dengan si mati yang sedang sedih untuk menjamunya. Jadi jamu bukan tak lebar atau email. Orang ngatik tapi jamu keluarga si mati yang sedih. Maka dia mendapat pahala kerana menghidupkan sunnah Rasulullah dan menghilangkan sebahagian kesedihan yang dialami ahli keluarga dan mereka yang rapat dengan si mati. Pada masa ini, talbinah disediakan sebagai bancuhan segera dan boleh dibeli di kedai-kedai yang menjual barang runcit di Timur Tengah. Hanya di negara Arab dah. Bid'ah ke-6. Gitulah, dan jadi isu macam gitu masuk Umar juga. Masuk Umar tu sebab nak lantik khalifah. Jadi orang ada musyarat, buatlah makan, cakaplah paceng. Bukanlah kerana kematian dia semata-mata kerana mati dia, tapi kerana untuk lantik khalifah. Orang pun sedih, orang pun takut lapar, takut duk bicir-bicir tentang pengganti dia, biarlah makan dulu dah. Bukan kerana nak sedekah pahala ke dia dah. Itu cerita. Masuk jam makan, tapi bukanlah kerana upacara khusus keagamaan, tahlilan seperti yang dibuat oleh masyarakat kita dah. Sebab Umar tu tak suruh semua orang, sebab dia jakih dia nak ganti khalifah. Bid'ah ke-6. Mengadakan satu majlis khas dengan pakej ibadah tertentu untuk dihadiahkan pahalanya kepada si mati adalah sesuatu yang baru, yang tidak berasal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Majlis seperti ini juga tidak diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Oleh itu, majlis seperti ini, majlis tahlilan ini, adalah tertolak, yakni tidak menghasilkan apa-apa pahala berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mencipta perkara baru dalam urusan kami, yakni agama Islam, apa yang tidak berasal daripadanya, maka ia tertolak. Dalam riwayat lain, baginda bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada atasnya perintah kami, maka ia tertolak. Hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 3242 dan 3243. Dan Suyuti telah kitab Al-Aqdiyah bab mengkritik hukum yang batil dan merosak dan menolak urusan bid'ah. Dan jika majlis ini adalah tertolak, yakni tidak menghasilkan apa-apa pahala, maka pahala apakah yang hendak dihadiah kepada semati? Buat bid'ah ni takut gitulah bid'ah ni. Kita tak usah buat bid'ah tu. Takut jadi tak ada pahala. Tak ada pahala, nak sedekah pahala kepada semati. Macam mana nak? Sebenarnya agama mendakwa majlis tahlil yang lazim diamalkan di Malaysia adalah perkara khilafiyah. Maka hendaklah berlapang dada terhadapnya. Ini adalah dakwaan dusta semata-mata. Ketahuilah bahawa para sarjana Islam, ulama-ulama besar, pak-pak mazhab, memang berbeza pendapat sama ada pahala baca Quran yang dihadiahkan kepada si mati akan bermanfaat pada si mati ataupun tidak. Namun bagi ulama-ulama besar ni, pak mazhab ni berpendapat ia bermanfaat pun, mereka tidak sekali-kali merujuk kepada majlis tahlil sebagaimana yang lazim diamalkan di Malaysia. Sebaliknya, apa yang mereka maksudkan adalah seorang itu membaca Quran secara bersorangan
seperti biasa. Kemudian apabila selesai membaca Quran tu ataupun zikir tu, dia berdoa. Baca Quran lah, peribahasa benar nak. Kemudian dia berdoa agar pahala baca Al-Quran tersebut dapat dihadah kepada semati. Itulah perbincangan ulama. Ya. Jadi bukannya perbincangan majlis tahlil. Perbincangan sampai pahala. Tapi kalau buat acara khusus, asalnya ni nak boleh siapa pahala baca Quran ke zikir ke tak. Zikir tu ada khilaf lagi lah. Baca Quran tu khilaf kecil. Baca zikir lagi lah jauh dah. Khilaf dia lagi jauh lah. Ada kata tak siapa, Quran tak siapa, zikir lagi tak siapa lah. Kata setengah kata baca Quran siapa, zikir pula tak siapa. Ada kata baca siapa belaka dah. Tapi yang pentingnya semua tu tidak dikaitkan dengan majlis khusus, upacara khusus bid'ah. Majlis tahlil. Semua tu buat seorang-seorang tidak jadi adat yang diteruskan dalam masyarakat. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.